أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه برحمته يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام ومن كرونا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita pada hari yang barakah, hari yang mulia dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, mari kita bersama Al-Quran Al-Karim. Pada malam ni insya-Allah kita malam yang ke-12, malam yang ke-13 malam ni insya-Allah. Maka kita akan sama dengan juzuk yang ke-13 daripada Al-Quranul Karim insya-Allah. Kita mari mendengar penjelasan atau bayan daripada ayat-ayat yang akan dibaca oleh imam dalam tarawih, atau kita akan baca Al-Quranul Karim untuk kita mencari gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ni kita akan mula dengan ayat dalam surah Yusuf lagi. Tadi kita sudah belajar mari dah surah Yusuf. Daripada tuan guru kita, ya, insya-Allah minggu depan pula ada lagi insya-Allah. Tapi pada hari ni atau malam ni kita tu akan mula dengan ayat dalam juzuk yang ke-13 ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubri'u nafsi innan nafsal ammaratum bis-su' illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu ayat 53. Maksud dianya, dan tiada aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Allah Ta'ala sebut di sini satu jenis daripada nafsu manusia, iaitu nafsu ammarah bis-su'. Nafsu yang sangat suruh perintah manusia supaya dia tu melakukan perkara-perkara yang jahat, yang tidak baik. Kecuali orang Tuhan jaga, Tuhan kasih belah pada dia, maka dia tidak terjerumus dalam kejahatan secara mengikut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ni atau nafsu ni, kalau hawa nafsu ni makna ammarah bis-su' lah, kita dah panggil bahasa kita hawa nafsu tu. Tapi kita tengok pembahagian nafsu dalam Al-Quranul Karim ni, Allah Ta'ala dia bagi tiga. Satunya iaitu dia panggil nafsul lawamah. Tu la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dalam surah Qiyamah Allah Ta'ala dia bersumpah dengan kiamat, dan dia bersumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni makna nafsu yang mencelakan. Jadi setengah ulama dia kata makna mencelanya iaitu apabila seseorang dia melakukan perkara yang tidak baik, atau dia cuai, tak semaya ke, tak semaya Jumaat ke, tak ada baca Quran ke, tak semaya tarawih ke, tak ada zikir ke, tak ada berdoa ke, maka nafsu ni duk tegar bang gitu. Lawamah duk cela. Tu cela. Bapa mu buat lagu tu, bapa mu tinggal gitu, bapa mu ni cuai begitu. Itu panggil nafsu al-lawamah. Satu jenis daripada nafsu. Comel kalau begitu, comel. Tamnik panggil dia, tamnik kita. Buat apa buat gitu, buat apa buat gini. Jadi kita kena jawab lah.
Bila kita jawab kita salah, kita mengaku dan kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kembali taubat kepada Allah. Yang keduanya nafsu ammarah bisu ni. Ni hak ni pada umumnya dia tak ada suruh benda molek, tak ada suruh kita buat baik. Tu. Hak ni kita kena ta'awuz, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada nafsu ammarah bisu. Hak ni dia selalu bersama dengan syaitan. Syaitan duk hasut, dia tu duk buat. Yang tiganya cara rekahnya iaitu dalam surah tu apa? Nafsu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, surah al-fajr. Tu. Nafsu yang tenang, Allah Taala panggil nafsu ni. Kamu waktu nak mati, maka kalau Tuhan panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka orang itu tu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ni panggil nafsu yang akan diseru, ajak bawa kepada syurga. Tenang molek kerana dia tu rasa puas hati. Puas hati dia duduk atas dunia ni, dia kerja, dia amal, dia turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikut buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nafsu tu comel. Kita nak agama nak bina, sebanyak mungkin diri kita jadi nafsu mutmainnah. Tu. Daripada nafsu lawamah kita pergi kepada nafsu mutmainnah. Insya-Allah kita akan menjadi nafsu yang berjaya, yang membawa kita dapat kejayaan insya-Allah taala. Kemudian dalam surah Yusuf juga kita nak ambil pengajaran. Nanti secara detailnya kita boleh mengaji daripada majlis ilmi kita ni insya-Allah di Masjid Ibadur Rahman. Yang kita nak ambil seterusnya iaitu masalahnya dalam ayat yang ke-85, 87. Tu. Dalam ayat 80 ni, ayat 80 ni iaitu Nabi Yaqub, bapa kepada ayah pada Nabi Yusuf, dia katanya qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yaqub dia menjawab, sesungguhnya aku hanya mengadu kesusahanku dan duka citaku kepada Allah. Ni panggil satu cara hidup yang diajar oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Dia sendiri telah mengalami dah. Dia tu ada duka cita, dia tu rasa susah kerana kehilangan seorang anak dia, kesayangan dia, anak yang dia kasih sayang iaitu Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam. Tu. Lalu dia rasa duka cita. Memanglah seorang bapa ayah bila anak hilang, anak tak ada bersama dia selalu rasa duka cita, susah hati je. Tu kerana anak ni buah hati. Anak pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu rezeki yang sangat ternilai, berharga mahal. Bila anak hilang tak ada, sedangkan dia tak ada mati sekali, mati tak apalah, tak ada mati, tahu kata dia tak mati. Tu. Lalu dia kata ashku bathi wa huzni, aku tu mengadu duka cita aku ni kepada Allah. Tak ada merayu sore dak, tupai Tuhan, cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah yang akan menghilangkan kesusahan, Allah yang akan menghapuskan duka cita seseorang manusia hamba dia. Itu mari kita tiru, ambil cara hidup Nabi Yaqub alaihissalam bila menghadapi satu-satu duka cita, susahnya, rusingnya dan sebagainya. Kemudian ayat 87 pula, ni wis semangat panggil, optimis panggil, wi harapan. Orang Islam tak boleh putus harapan, kena tani panggil harapan dalam jiwa dia, wi tinggi, wi besar. Kerana bila putus harapan ni, ia membawa kepada kelemahan, lemah dan membawa kepada kehinaan kadang-kadangnya. Maka Islam kita ajar melalui Al-Quran Karim, terutama dalam surah Yusuf ni,
Nah, Nabi Yaqub dia kata, ya bunay izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Nah, jadi Nabi Yaqub kata, wahai anakku, anak-anakku ni. Tu anak dia 12 orang semua. Panggil anak-anakku, dia ajar anak dia. Dia suruh, dia perintah, dia arah anak dia, pergilah kamu dan intik ni mencarilah khabar berita mengenai Yusuf dan saudara dia Benyamin. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lagi jangan wiada dalam hati kita putus asa. Putus asa ni mana putus harapan. Bahawa kata tak temu tu akak duk dia tinggal gitu saja, tak ada pergi usaha, pergi tengok, pergi cari, pergi risik, buatlah lagu-lagu mana. Itu zaman lah ni mudah percaya sampan. Masuknya Facebook, masuk gapo, masuk line, banyak-banyak boleh kita kalau masalah nak cari satu-satu perkara, satu benda, orang hilang dan sebagainya. InsyaAllah itu satu tanda harapan. Supaya kita berjiwa optimis, jiwa yang penuh harapan, jiwa yang semangat tinggi, tak putus asa. Kerana putus asa ni Allah Ta'ala ayat katanya tidak putus asa kecuali qaumul kafirun. Orang-orang kafir. Tabiat sifat orang kafir putus asa tu. Bukan orang Islam tak. Orang Islam jangan putus asa sama kali. Kemudian kita pergi pula kepada ayat yang akhir sekali dari surah Yusuf ni, iaitu ayat yang 108 insya-Allah. Ayat 108 ni comel untuk kita nak jalankan tugas kita, kewajipan kita sebagai seorang Islam yang terima risalah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi dia perakat. Tuhan suruh dia perakat, suruh dia iklan, suruh royak kepada umat dia tentang dasar perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia perintah ada qul, kata oleh Muhammad. Tu mana ayat perintah, ayat suruh. Kalau suruh tu dia bagi dua perkara lah baliknya. Satunya wajib, wajib kena royak, kena kata. Sebab tu qul huwallahu ahad, kata olehmu Tuhan tu satu esa. Wajib kita kena kata Tuhan esa, kata dah pegang lagi, beriman lagi. Qul hazihi sabili, kata oleh Muhammad, kata kepada dia tu, kepada umatmu, royak pada umatmu, inilah jalanku nya. Syurak molek hazihi ni isyarat, tunjuk ni dia jalanku ni. Mu nak jalan ni, kalau nak turut aku sungguh. Hazihi sabili, landasan aku, kerja aku, dasar aku, perjalanan hidup aku. Gapo dia jalan aku, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah. Aku tu ajak seru manusia umumnya kepada Allah. Tak ada ayat ad'u dia, tapi maksudnya kerana Nabi tu dibangkit untuk seluruh semesta alam, kepada semua manusia dan juga jin, bukan manusia saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuhkan kamu hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat daripada aku kepada seluruh alam, semesta alam, semualah masuk belaka. Rahmat Tuhan luah, manusia pula kafir dan orang Islam tak kira. Begitu juga ada kepada umum manusia. Tak kira manusia Islam yang beriman dah, ajar dia, royak dia dan sampai kepada ajaranku kepada dia. Orang kafir seperti juga royak dia supaya dia tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, jangan syirik, jangan sembah yang lain pada Allah. Itu. Ini panggil perekat jalan Nabi.
Kita umat dia disuruh turut Nabi, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang kepadamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kamu ambil timur. Maka ni timur bab dakwah, dari segi perjalanan dakwah. Dakwah pula umum. Nah, suruh semaya pun dakwah. Suruh puasa pun dakwah, suruh hari qiyamul Ramadan pun dakwah. Jadi dakwah belaka. Nah, ad'u, aku seru ila Allah, pada Allah. Dalam Islam ni kadang-kadang dia buat dengan dakwah, kadang-kadang tabligh. Tu. Kalau ada nama jemaah mana, puak mana tabligh pun kena juga di segi nama tu, sebab Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku ni walaupun satu ayat, satu kerat, satu jumlah. Sama ada Quran, sama ada hadis, sama ada perkataan kita hak molek-molek, ada pengajaran, ada hikmah, maka panggil ayah juga. Itu nak ayat dakwah, tabligh. Tu. Lepas tu gapo lagi pakainya? Ubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ubah masuk dakwah juga. Tapi pasal ubah. Tu. Ngerosok belakang dia, eret telinga dia, pegang tangan dia, ubah jangan buat benda-benda mungkar. Tu. Atau dengan lidah suruh pun panggil taghyir juga. Itu panggil bentuk-bentuk dakwah dalam Islam kita. Ilallah. Tu dakwah kepada Allah, makna kepada ajaran Allah, agama Allah, akidahnya, ibadahnya, dan ajaran-ajaran Allah sakut paut dengan cara hidup manusia, antara manusia hubungannya. Seperti buat baik kepada ibu bapa. Tu masuk ajaran Allah juga. Buat baik dengan kaum kerabat, silaturrahim, ajaran Allah juga. Buat baik dengan saudara-saudara kita sesama Islam, innamal mu'minuna ikhwatun, tu ajaran Allah juga. Buat baik kepada orang kafir yang tidak perang orang Islam dan tidak menghalau orang Islam pun masuk dari ajaran Allah juga. Selama mana dia tu panggil dia tidak buat menyakiti dan tidak cuba serang menyerang dan perang kepada orang Islam. Itu panggil ilallah, kepada Allah juga, luah kepada Allah. Tu. Ada basirah, berdasar dengan keterangan. Ya hak molek comel terang molek, tak ada kelabu. Tak ada batil. Al-haq, basirah al-haq, dengan jelas molek. Nabi bawa ajaran Allah Ta'ala jelas supaya matahari duduk tengah langit ni cerah molek. Ana ada orang tu saya sendiri, Nabi kata. Sayalah yang ni pemimpinnya, pemimpin dakwah, imamun du'at, pemimpin para da'i, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa kepada Allah. Nabi mula dengan dia dulu, ana, aku ni, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikut aku. Daripada gulungnya orang-orang Islam yang mengikut, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil dakwah secara berjemaah. Tak boleh kita kerja seorang. Nabi nak kerja seorang, tak nak kerja dah. Sebab apa? Satu yang Nabi yang lebih baik, afdal, yang keluarnya dia tu disokong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizatnya, dengan malaikatnya, dengan apa saja Tuhan nak beri pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Nabi nak kerja seorang, boleh ke tak boleh. Tapi Tuhan tak ada ajar kata Nabi kerja seorang dak. Tu kerja biasa berjemaah. Tu Nabi-nabi dulu ada kerja seorang. Nabi Nuh kerja seorang. Tu guli batin siapa 950 tahun. Kena buat kapal ni, buat orang beriman lagi pada azab Tuhan di dunia. Lepas dah kita mengaji. Lepas tu Nabi Musa, saudara dia Harun, adik saudara dia, dia bantu dia 2 orang. Jemaah juga 2 orang, tak apa. Supaya kita semaya jemaah. Semaya jemaah 2 orang boleh ke tak? Sah tak sah dah. Jadi imam seorang, jadi makmum seorang boleh dah. Tapi Nabi kita ni dia besar kerana dia ummah, yang memimpin ummah.
Nabi Musa, Nabi Isa tu kaum dia saja. Hawariyun, jemaah juga Hawariyun buat dia. Buat dia bantu, duk tolong, duk sokong Nabi Isa AS. Maka di sini jelas molek katanya kerja dakwah pasti kerja dalam bentuk berjemaah. Subhanallah, maha sucinya Allah daripada kecacatan, kekurangan segala-galanya. Wa ma ana minal musyrikin, aku ni bukan dari golongan orang-orang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafi itu. Itulah lebih kurang dalam apa ni surah Yusuf yang kita nak dengar pada juzuk yang 13 pada malam ni. Kita mari kepada lepas pada tu, ya juzuk 13 ni ada dua surah lagi, iaitu Ar-Ra'd, lepas tu surah Ibrahim. Surah Ar-Ra'd ni surah yang ke-13. Tu diturunkan di Mekah. Ayat dia 43 ya. Tak ada banyak. Ar-Ra'd ni makna apa? Guruh. Tu. Kemarin ni hujan, nak hujan guruh bunyi dulu lagi. Goliknya bila hujan ia dimulai dengan guruh dulu. Golik-goliklah. Satu kejadian Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajaran kepada hamba-hamba dia. Bapa boleh terhewat guruhnya, gapo dia. Dalam surah Ar-Ra'd ni dimula dengan alif lam mim ra. Itu huruf potong huruf potong ni kita riwayat ada mula pada surah Baqarah lagi, maka tidak perlu kita ulangi lagi. Cuma kita nak mari tengok kata tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahu akbar, masya-Allah. Demikian itulah ayat-ayat kitabnya. Sebab tu kitab ni ialah Al-Quran lah. Waliknya Quran lah. Kitab Tuhan turun kepada Nabi dia tu ada banyak, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur Tapi bila sebut kitab di sini dalam surah Ar-Ra'd ni maknanya iaitu Al-Quran. Al-Quran. Ini nak gapo? Nak ayat ke kemuliaan, kebesaran Al-Quran, keagungan, keberkatan Quran. Bila sebut awal-awal dengan huruf potong ni alif lam mim, alif lam gapo iko, sad gapo, baliknya mari sebut kitab dulu. Tu. Nak ayat tu kitab Allah ni satu mukjizat besar dan satu cara hidup bagi hamba-hamba Allah. Sama ada cara hidup bagi orang Islam dan cara hidup bagi orang kafir pun cara hidup macam ni juga. Kerana orang kafir juga ditutup supaya dia tu menjalankan kewajipan hukum-hukum syarak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tak turut, dia tak buat, maka dia mati akan diseksa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita menarik di sini wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Dan yang apa yang diturun kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu adalah benar. Allah Ta'ala turun pada Nabi semuanya benar. Tak ada satu perkara kata batil, tak ada satu perkara kata tak kena, plesu, tak betul, belok, tak ada. Semuanya benar, kena, lurus. Tu adil, sidqan wa adla, benar dan lagi adil. Kerana mari pada Tuhan yang maha adil, mari turun mari daripada Tuhan yang maha benar. Maka bagaimana kita nak menolak Quran? Tak lagi, tak setimu Quran tak lagi, sebab ia benar. Tapi sayangnya walakin aksarna la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tu tidak mau beriman, tak saya beriman. Aksarun nasi la yu'minun. Ini satu kaedah. Banyak ke manusianya la ya'lamu, tidak tahu, la yafqahun, tidak reti. Yajhalun, jahil, la yu'minun, tidak beriman, la yashkurun, tidak syukur. Maka alhamdulillah kita ni jadi orang yang bilangan tersedikit, tapi kita ni yu'minun, beriman. Alhamdulillah beriman. Tapi kena ingatlah tak cukup kita
hanya beriman saja dengan Quran dan apa yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar Quran, mengaji Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puji khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar ngaji Quran dan mengajar Quran. Masya-Allah. Nah, berbahagialah orang ngaji Quran. Nampaknya perih. Nah, kadang-kadang zaman dulu tu nak ngaji Quran kena cedok air dari telaga, boh dalam payet. Nah, yang terletak di tangga tok guru Quran tu. Tiap-tiap orang murid kena ambil air dari telaga gibuh, cedok air gibuh dalam payet ke tempat yang basuh kaki nak naik rumah tok guru tu. Tu. Tapi alhamdulillah. Nah, kerana nak ngaji Quran, rela walaupun kena duk khidmat kepada tok guru. Khidmat yang barakah, boleh berkat, boleh pahala. Kerana Al-Quran ni adalah kitab mubarak. Mubarakun, kitabun mubarak, kitab yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak cukup kita mengaji saja. Dan kita mengajar saja. Kita mesti wiriti ayat-ayat Al-Quranul Karim supaya kita dapat tadabbur, dapat ambil pengajaran, dapat beramal dan dapat berdakwah. Dakwah ajak orang kepada Quran. Sangat sikit orang duk ajak orang mari kepada Quran, sangat sikit. Tu. Maka mari pakat-pakat ajak belakang. Ajak anak-anak kita kepada Quran, ajak anak cucu kita mengaji Quran. Ajak mereka supaya hafal Quran, ajak mereka supaya mengaji makna-makna Quran faham, supaya tambah reti, bila reti wasana fati nak kepada Quran. Syabab pemuda-pemuda kita kena bina syababul Quran, pemuda Quran. Kita buat halaqah-halaqah di masjid-masjid. Tu terutama pada bulan Ramadan, tapi dalam ni kena ingat sikitlah. Kerana Covid pun dia pun dak menambah juga. Kita dak menambah pahala melalui Ramadan. Dia pun tambah akal. Tu daripada ratus kepada ribu, kepada 1000, kepada 2000 di tempat kita ni lah. Tempat lain tu tak tahu sepatu juga barangkali. Tuhan tak kandak lagi nak hilang, nak panggil kelik Covid dia. Insya-Allah kita pakat berdoa nah, insya-Allah taala. Kemudian kita mari pula kepada ayat yang ke 13 13 surah Ar-Ra'd. Kerana ayat ni, dalam ayat ni sebut perkataan Ar-Ra'd, kalimah Ra'd, iaitu yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Wa yusabbih, Tuhan buat guruh ni bukan buat saja dak, bukan nak wi tanda katanya nak hujan dak, tapi Allah Taala wayak kata guruh tu sentiasa tasbih kepada Allah dan memujinya. Kita dengar ada geruk-geruk tak ada bunyi kata subhanallah dah, tapi pasal guru sepakat tak orang yang punya tu ayat tu kuku boleh dia tasbih. Tu binatang-binatang dia berjeriknya, dia bersuaranya boleh jadi dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak reti bahasa dia. Sebab apa? Bila kita tengok Ar-Ra'd di sini yang diletak nama surah Ar-Ra'd atau nama dia guruh, bertasbih serta memujinya. Puji Allah Taala. Masya-Allah. Kalau makhluk-makhluk macam ni bertasbih, maka kita bagaimana kita orang manusia ni tak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih Allah kelebihan dia besar. Dalam kita sembahyang witir baca surah ke apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Tasbih, sabbih. Tasbihlah kamu. Subhanallah allazi asra bi'abdihi, itu surah Isra Mi'raj.
Banyak yusabbihu, sabbaha, sabbih, subhana. Banyak dalam Quran dibagi. Lepas tu Tuhan suruh pula tasbih pagi-pagi petang-petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Naklah kamu bertasbih akan Tuhan kamu pagi-pagi dan petang-petang. Lepas tu bila guruh bunyi kita nak katakan nak doa gapo. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita tu. Ni ayat ni dah. Ni ayat ni dah. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dan malaikat-malaikat juga tasbih kerana takut kepada Allah. Malaikat takut pada Allah tasbih. Tu salah satu cara kita nak tunjuk kata kita takut kepada Allah iaitu tasbih. Kerana malaikat dia buat lagu tu. Malaikat ni makhluk yang paling patuh taat kepada Tuhan dia. Dia tak ada dah kata tak ada dah. Bila suruh gapo dia buat lalu dah. Dan dia buat semua tak ada wuti-wuti. Tolong lagi, tolong hamba-hamba dia orang mukmin lagi. Masya-Allah. Itu panggil ar-ra'du disebut dalam ayat yang ke-13. Kemudian kita mari tengok pula masya-Allah ayat yang ke 20 siapa 24 siapa 24 tu. Ini sangat menarik sifat-sifat orang yang Tuhan berjanji dengan jannatu adnin. Tu Tuhan janji dengan syurga-syurga, kebun-kebun adan yang mereka akan masuknya. Siapa dia, sifat dia lagu mana syurga-syurga tu yang kekal. Adan ni mana adnin ni mana syurga yang kekal. Jannatu adnin, syurga-syurga yang kekal. Lagu mana sifat dia nya? Kita boleh dengar pada malam ni atau baca pada ayat yang ke-20. Sifat dia satu, allazina yufu bi ahdillahi wa la yanqudunal misaq, iaitu orang-orang sepenuh janji Allah dan tidak rombak perjanjian Allah yang diperteguhkan. Gapo yang janji dengan Tuhan dia tak ada menyalahi dak. Wallazi gapo hum bi amanatihim wa ahdihim raun, dia jaga sepenuh molek. Dia janji gapo dengan Tuhan nak buat dengan Tuhan maka dia buat. Dia tak rombak dak. Janji dia rombak tu makna orang tu orang tak molek lah. Sebab orang Yahudi tu wahai rombak. Janji dengan Nabi gitu gini dia rombak. Mula-mula molek, lepas tu tak molek li akhir. Itu sifat orang Yahudi. Yang keduanya wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh hubung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu silaturahim. Hubung adik-adik. Orang yang paling kita kena hubung sekali iaitu ibu bapa kita. Kalau ada kita kena hubung dia, buat baik pada dia, ihsan kepada dia. Lah ni zaman muda hubung, kalau kita duk jauh, duk jawab lain-lain, kita hubung telefon tanya khabar dia, gapo dia berhajat kepada kita, maka kita boleh tolong bui. Kalau dia mati dah kita doa kepada dia, terutama bulan Ramadan. Doa dengan itqun minan nar. Ya Allah ma'atir riqaba abai wa ummahati minan nar. Tu pakai banyak doa-doa guna dalam bulan Ramadan ni, itqun minan nar insyaallah taala. Yang ketiganya wa yakhshawna rabbahum, mereka takut pada Tuhan mereka itu. Tu wa yakhafuna su'al hisab, dan takut pula kepayahan susah nak menghadapi soal jawab dan hitungnya amalan pada hari kiamat. Takutnya lagu mana kita ni amalan kita timbal berat ke mana ni, berat hamalat ke atau berat jahat. Allah takut juga tu. Sebab tu kita kena lah ni kita boh timbal hak molek, boh puasa, boh tarawih apa boh, we makan ke orang ke puasa apa boh, sedekah apa boh, wakaf apa boh, zikir apa boh, istighfar apa boh, taubat apa boh, semaya jemaah apa boh. Lepas tu kita beri maaf pada orang pun boh.
Lailatul Qadar pun kita tunggu cari dia pun kita berat. Bulan Ramadan ni bulan untuk kita memberatkan timbangan amalan soleh kita, untuk kita kita tengok pada hari akhirat nanti. Berat sungguh kedak. Kalau kita tak berat lagi, maknanya amalan kita tak ada ikhlas dan tak betul dengan ajaran Islam kita. Itu yang keempat. Yang kelimanya, wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Sabar. Allah, sabar ni masuk salah satu di antara sifat orang yang akan mendapat masuk syurga adnin. Tapi sabar dia tu ibtigha'a rabbihim, kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka. Sabar kena ikhlas juga. Jangan sabar lok tipu-tipu, tak boleh. Sabar kena ikhlas tinggi. Kita royak semua katanya seorang perempuan anak dia mati, dia pergi kubur, duk tia anak dia mati. Nabi lalu Nabi kata ittaqillah wasbiri, takutlah kamu pada Allah dan sabarlah. Lepas tu dia pun marah, dia tak kenal Nabi. Dia kata demo tak apalah, demo anak tak mati, kahwin ni anak mati. Nabi pun kelik, tak ada kata apa. Lepas tu dia tanya orang pia tadi, dia tegur dia tadi, dia kata ittaqillah wasbiri. Dia kata tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi rumah Nabi, dia minta maaf pada Nabi. Nabi kata innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sungguh sabar tu tekah kena hak mula-mula tu. Tu tekah kena hak mula-mula tu. Lepas tu sifat yang terusnya iaitu berdiri semaya, belanja harta mimma razaqnahum sirran, cara sulit-sulit senyap-senyap orang tak tahu, alaniyatan. Lepas tu dia menolak kejahatan dengan buat kebaikan. Hak inilah akan masuk syurga dan masuk bersamanya oleh ibu bapak yang soleh yang baik. Lepas tu pula isteri-isteri mereka dan juga anak cucu mereka. Lepas tu malaikat pula masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, duk pergi cari mereka. Nak beri khabar gembira kepada mereka itu. Itulah lebih kurang dalam suratul Ra'd. Satu lagi 28 macam mana juga, iaitu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang berilmu yang tenang hati dia tu dengan sebab dia zikir pada Allah. Zikir ni faedah dia boleh menenangkan hati kita. Tak saya wisabu, tak saya susah, tak saya pusing. Banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baca Quran salah satu zikir pada Allah, semaya pun zikir pada Allah juga, dan lain-lain zikir diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mari pula kepada surah Ibrahim sikit. Surah Ibrahim. Ibrahim nama Nabi. Seorang Nabi yang banyak jasa dia, banyak cerita dia. Tu. Orang gelar panggil Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Kerana banyakkan Nabi daripada keturunan Nabi Ibrahim. Tu. Banyakkan lagu tu lah. Lepas tu dia ni orang yang tekan di segi tauhid. Tauhid pada Allah, tak usah syirik. Puak dia, ayah dia lawan lagi. Kata bualanya. Dia tu beranak di zaman seorang pemerintah Raja Namrud. Raja yang sangat zalim, supaya Fir'aun dah mengaku jadi Tuhan, supaya Fir'aun mengaku jadi Tuhan lah. Tu Tuhan takdir hatta mari Nabi Ibrahim di zaman kezaliman, zaman penindasan, zaman kekerasan. Tapi Nabi Ibrahim dia sabar. Hati dia tinggi, kuat dakwah dia. Maka dialah orang yang bina Kaabah. Wa isyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika akad kaedah asas-asas rumah Allah Ta'ala oleh Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Tu. Lepas tu jasa dia lagi, iaitu Tuhan suruh dia panggil manusia baca sampan. Baca sampan supaya mewah haji di Baitullah. Tu. Mana tempat yang di bukit tak ada orang, rumah orang pun tak ada. Nabi Ibrahim kata lagu mana ni, nak panggil lagu mana, nak suruh lagu mana, orang mai haji ni orang tak ada, tak siapa suruh aku. Tuhan kata tak apalah, panggil sudah.
Panggil sudah, akulah yang akan menyeru mengajak manusia tanya perasaan hati dia wasana mai buat haji. Maka sampai sekarang lah ni, nah semua orang Islam ni suka kena nak buat haji. Tu masa nak buat haji. Orang buat sekali dah nak buat dua kali. Tak boleh buat haji pun nak buat umrah. Covid ke tak Covid pun nak pergi juga walau bayar banyak sekalipun. Tak apa, nak pergi lagi. Kerana hati dia rindu. Nak tengok Baitullah, wasana buat ibadat di Mekah. Masya-Allah, ini panggil hasil daripada seruan yang diseru oleh Ibrahim melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Ibrahim Allah Taala mula dengan alif lam ra juga ni. Nah, lepas tu mula dengan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi isni rabbihim ila siratil azizil hamid. Tuhan turun kitab Quran kepada engkau hai Muhammad. Oh ya Muhammad ni mula-mula ni Quran ni. Bukan Ibrahim dah. Tujuan gapo? Tujuan Tuhan hatta kiranya apa ni turun akan Quran kepada Nabi Muhammad litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Supaya Nabi itu menjalankan kewajipan yang boleh mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan yang banyak kepada nur cahaya biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka itu ila siratil azizil hamid, kepada jalan Tuhan yang maha kuasa lagi maha terpuji. Allah, sayangnya masa tak ada, banyak cerita dia dan banyak pengajaran yang kita dapat ambil daripada suratul Ibrahim, terutamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tu doa dia, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Doa pada Allah supaya jadi negeri Mekah ni negeri amin. Amin. Maka amin sungguh berkat doa Nabi Ibrahim, Tuhan terima doa dia. Lepas tu minta jauh aku sendiri dan anak cucu aku daripada sembah berhala. Maka di Mekah tak ada orang sembah berhala, alhamdulillah. Kerana berhala ni banyak menyesatkan daripada manusia. Lepas tu lain-lain lagi insya-Allah kita pakai tadabbur tengok tu baca sendiri, kekurangnya terjemuh daripada Quran, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Thai, supaya kita menambahkan khusyuk mendengar Quran dan menambahkan lagi banyak kita dapat ambil pengajaran-pengajaran padanya insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.